Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahibul fadilah, pengurusi majlis yang saya kasihi dan saya hormati dan muliakan, Sahibul Ma'ali Datuk Syekh Haji Muhammad Murtada selaku Khalifah kepada Tarikat Ahmadiyah serta penaung Madrasah Sa'idiyah ini, barisan jawatan kuasanya, datuk-datuk, datin-datin, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, pengamal-pengamal tarikat, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah kita bincang satu tajuk yang sentiasa kita dengar saban tahun, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana peristiwa ini telah dirakamkan dalam Al-Quranul Karim dan dinaskan dalam hadis yang banyak. Bagaimana peristiwa ini disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maksudnya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di mana kami berkatkan sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah itu bersifat maha mendengar lagi maha melihat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini alangkah baik kita cuba tekuni sedikit sebelum kita lebarkan lagi perbincangannya. Allah memukaddimahkan dengan lafaz subhana, satu kalimah yang dimukaddimahkan dalam ayat Quran, hanya ayat ini sahaja dengan lafaz ini. Pada tempat yang lain didatangkan dengan sirah fa'il madhi dan mudhari', termasuk sirah amar. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sabbihisma rabbikal a'la. Tetapi kalimah subhana inilah satu-satunya ayat yang dimukaddimahkan. Makna yang disebut oleh sebahagian ulama tafsir memberi maksud bahawa Allah hendaklah disucikan daripada segala perkara yang menunjukkan kekurangan. Maksudnya, tuan-tuan, dalam bahasa yang mudah, apabila Allah mengatakan
menghantarkan atau mahu melaksanakan Isra dan juga Mi'raj kepada Nabi, maka itu urusan Allah yang bersifat maha berkuasa, perkasa dan boleh melakukan apa saja. Wajib bagi kita beriman. Pada masa itu tak mungkin kita nak logikkan dengan akal kemunasabahan, huruf dan adat kebiasaan, fakta-fakta saintifik, maka itu ternafi semuanya. Kerana Allah maha berkuasa, boleh lakukan apa saja. Dan subhana juga yang kedua disebut sebagai nak beri satu gambaran peristiwa yang akan dipaparkan penuh dengan keajaiban. Peristiwa yang kita tak boleh lagi menyatakan peristiwa itu biasa-biasa. Maka pada masa itu kita hanya mengakui kehebatan Allah Rabbul Alamin, taslim atau menyerah dan beriman dengan apa yang Allah tetapkan ini. Maka subhana juga dalam arti kata lain, apa yang dia nak sebutkan ini adalah peristiwa berkenaan dengan mukjizat Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan, cuba kita tekuni mukjizat para Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah SAW. Kita akan dapati mukjizat tersebut bersifat bermasa. Maknanya waktunya terhad. Jadi ular tu sekejap je, dia bukan selama-lamanya. Begitu juga mukjizat yang lain. Tetapi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini secara umumnya saya boleh pecahkan kepada dua. Mukjizat yang amat pelik, mukjizat masa. Mukjizat yang amat pelik, mukjizat tempat. Yang ini tak berlaku sebagaimana berlaku kepada orang lain, Nabi lain. Masa ni tuan-tuan, bila kita sebut masa, biasanya waktu tu, peristiwa itu berlaku masa tu. Tapi bila sebut masa zamani untuk mukjizat Isra Mi'raj ni boleh mengambil hukum usul asal manusia, iaitu perkara yang telah berlaku ratusan ribuan tahun, dan mengambil masa yang akan datang in future, iaitu masa sehingga ke syurga, ke neraka. Masa ini tak mungkin dapat dirakamkan oleh manusia. Pakar sejarah pun akan lemah, tetapi Nabi real dapat melihat. Gambarkan Adam, Yusuf, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dengan setepat-tepatnya, yang melangkaui ribuan tahun. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok peristiwa Isra Mi'raj, kita tengok dalam TV. Bila kita tengok dalam TV, kalau di Malaysia kita ni, kita akan dapati dirakamkan hanya 50 tahun mutakhir ni je. Kalau gambar merdeka tu, gambar tu pun hitam putih. Artinya nak sebut tentang sejarah 100 tahun lepas tak lepas lagi. Nak cerita tentang sejarah Tuku Paluh, Tok Pulau Manis, almarhum Haji Said Linggi, Tuan Guru, tak lepas apa. Tak terjangkau. Itu baru sekadar 80 tahun, 70 tahun, 90 tahun lepas. Bayangkan jauh seperti Nabi Adam, jauhlah. Di situ tidakkah pelik? Peristiwa ini juga bukan sekadar itu, tapi dirakamkan juga selepas, in future, akan datang. Macam mana dia boleh tengok menembusi masalah akan datang? Yang ini memang payah.
Bayangkan tuan-tuan, saya berceramah pada hari ini, pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Tuan-tuan, cuba bayangkan 20 tahun akan datang. Mungkin saya pun tak ada dah. Sebahagian daripada kita tak ada dah. 20 tahun akan datang, macam mana dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj di sini. 20 tahun akan datang. Kemungkinan di kalangan kita ni ada seorang ataupun 2 orang ataupun 10 orang yang pernah akan hadir pula 20 tahun akan datang. Dia teringat, oh, saya teringat Ustaz Zul ada ceramah. Masa tu Tuan Guru Datuk Haji Muhammad Murtada ada. Dia teringat dan dia menangis seorangnya. Dia tak boleh nak gambarkan. Mungkin bangunan ni pun ada sedikit perubahan dan sebagainya. Itu baru 20 tahun ke depan dia. Bayangkan Nabi tengok jauh ke depan lagi. Maka itu merupakan kepelikan yang tak mungkin dibuat kajian. Sukar untuk menentukannya. Banyak rancangan kita telah berubah apabila masa ke depan cukup jarang. Seterusnya tuan-tuan, mukjizat yang kedua ialah mukjizat makani, tempat. Bayangkan perpindahan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. 2 tempat di mana dalam waktu yang begitu singkat, hanya menggunakan kalimah lailan, kata ulama, dalam bentuk nakirah, memberi maksud waktu yang teramat ringkas dan pendek. Tuan-tuan, tak cukup dengan itu. Bukan sekadar tempat dari bumi ke bumi, aradi, tetapi daripada bumi naik kepada samai, kepada alam yang lain, malakutullah, kepada alam ghaibi, kepada al-baitil ma'mur, kepada sidratil muntaha, kepada rafraf, kepada mustawa, kepada menghadap Allah, hadrah Rabb al-Jalil. Tempat-tempat ini tuan-tuan menjadi lemah di kalangan manusia. Bila naik ke atas, mereka tak mungkin lagi. Kajian demi kajian tak mungkin sampai ke tahap itu. Jadi atas asas itulah, inilah mukjizat. Mukjizat tersebut ditambah lagi, bukan satu mukjizat dalam peristiwa yang hebat ini, tetapi terangkum pecahan dan pakej mukjizat-mukjizat. Ini pelik. Sebagaimana saya sebut, yang lain satu mukjizat sahaja, tapi dalam pakej Isra' Mi'raj ini semua mukjizat. Sebahagiannya bedah dada, sebahagiannya datang borok, sebahagiannya begitu cepat, sebahagiannya naik ke langit tanpa oksigen, tanpa macam-macam. Tengok perkara pelik, macam-macam tuan-tuan. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peristiwa yang hebat ini, bila ayat yang kita baca tadi, dia menyebut bi'abdihi, dengan hamba-Nya. Kadang-kadang, kenapa dipilih dengan hamba-Nya? Kenapa dia tak pilih dengan Rasulnya dan dengan Nabinya? Sebenarnya terlalu banyak rahsia di sebalik dengan kehambaan itu. Antaranya ialah tuan-tuan, untuk menasalahkan kejadian manusia, supaya kita faham objektif matlamat manusia diwujudkan. Surah Az-Zariyat Allah menyatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, yakni Allah, tak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan kepadaku. Kalimah itu kedua. Bila sebut dengan kalimah hamba-Nya, maknanya peristiwa ini berlaku dengan ruh dan jasad. Kita hebat,
Tapi bila kita mati, orang nak panggil kita dah. Orang panggil arwah bila nak atas kubur. Arwah bila nak semayang. Bahasa lembut sikit, almarhum bila dia tak panggil dah. Haji mak tu bila nak bawa kubur ni, kata tukar dah, daripada dia akan guna nama roh orang tu, marhum dan sebagainya. Maka bila sebut dengan abdihi, sah peristiwa ini, ruh dan jasad, di mana ini adalah perkara yang mukjizat. Kalau dengan ruh orang tak engkar pun tuan-tuan. Kemudian yang ketiga lebih besar daripada itu, bila disebut dengan hamba-Nya di situ, satu isyarat nak menolak fahaman yang seolah-olah nak mengangkat kerosolan kepada ketuhanan. Ni kalau hebat darah tu boleh naik ke langit, boleh sampai ni Tuhan ni. Maka awal-awal lagi Allah sebut bi'abdihi, dengan hamba-Nya. Maka ma'bud hanya satu, eksklusif untuk Allah Rabbul Alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dinyatakan kemudian minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perjalanan tersebut daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka di situ nak mengeluarkan daripada daerah kebiasaan. Biasanya manusiawi kalau rehlah dari rumah ke rumah. Kerana peristiwa ini peristiwa tetamu Tuhan, maka Tuhan tak mulakan daripada rumah Nabi, tapi Tuhan mulakan dan mukaddimahkan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjid ke masjid, bertemu dengan tuan masjid Allah Rabbul Alamin, tempat yang paling mulia. Masjidil Haram, rumah pertama di muka bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakan. Dihubung dengan Masjidil Aqsa, rumah kedua. Sebagaimana riwayat Abu Zarrin, beza antara dua ni 40 tahun. Maka hubungan ikatan itu sebenarnya satu bab yang lebih besar daripada itu, iaitu nak jadikan manusia ini orang Islam ambil Masjidil Aqsa. Peristiwa ini berlaku Nabi duduk di Mekah, tuan-tuan. Negara Islam Madinah pun tak ada lagi. Tetapi bila ini berlaku, telah diambil satu tanggungjawab oleh Sayyiduna Umar dan pembukaan Baitul Maqdis pada zaman ini. Tuan-tuan, nanti kita bincang sedikit hal itu. Kemudian Allah menyebut Allazi barakna haulah, yang kami berkatkan sekelilingnya. Tuan-tuan, di tempat lain tak ada berkat, tapi untuk Masjidil Aqsa Allah lebarkan kawasannya. Kami berkatkan sekelilingnya. Kalimah ini adalah kalimah diistimewakan kawasan tersebut. Bumi Syam, bukan sekadar zat Masjidil Aqsa, tetapi sekeliling keseluruhannya. Isyarat yang cukup besar, diberkati kawasan ini, kata ulama, dengan dua keberkatan. Barakatun diniyah, berkat agama. Disitulah ramai Nabi lahir, disitulah ramainya Nabi berhijrah, atau Nabi sekurang-kurangnya melalui kawasan itu. Disitulah tempat banyaknya turunnya kitab langit, kitab samawi. Maka kemuliaan kawasan itu cukup hebat. Tak cukup dengan berkat itu, datang lagi berkat lain, namanya berkat duniawiyah. Kawasan paling strategi, tanahnya paling subur, lain daripada Mekah, tuan-tuan. Buah tin, buah zaitun. Tak cukup dengan itu, buah anggur. Kawasan yang hampir beriklim dengan Mediterranean. Kawasan yang cukup baik.
maka disitulah kita nampak hebat mereka. Pelik tuan-tuan,